Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, pengerusi sekalian ahli jawatan kuasa Masjid Al-Istiqamah, para imam, para muazzin, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnianya kepada kita sekalian. Saya telah diminta untuk beri ceramah pada malam ini satu tajuk yang berat saya rasa. Marah atas nama cinta. Dulu ada popular satu syair, tajuk dia apa? Benci tapi rindu. Biasa ada benci tapi rindu. Ini saya diminta pula marah atas nama cinta. Jadi ada marah kerana benci, ada marah kerana cinta. Macam mana kita nak bezakan ni marah cinta, marah benci ni? Ni kita nak kena tanya kita ni imam, InsyaAllah. Imam lagi pakar lah, InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lihat beberapa ayat Quran yang berhubung dengan marah ni. Iaitu di antaranya kita akan bicara dahulu tentang kelebihan, keutamaan orang yang dapat menahan kemarahan. InsyaAllah. Baik, kita lihat ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Tadi pun kita baru dengar kita punya pengacara majlis sebut tentang derma. Derma untuk masjid buat lift. Ini saya nak tanya sikit. Sebelum kita bicara masalah marah ni, boleh kita bincang? Boleh ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya nak tanya, kalau kita bagi duit, kan? Seseorang, pada seorang ke, pada pertubuhan ke, kita bagi untuk keperluan kita. Duit tu kita bagi untuk keperluan kita. Itu dinamakan derma ke bukan? Katalah saya nak buat renovation rumah. Saya nak buat renovation rumah untuk keperluan saya lah. Saya bagi pada orang. Orang tu pun bagilah pada kontraktor, dia bayar. Jadi saya kata, saya bagi pada awak ni untuk awak bayar pada kontraktor untuk buat rumah saya, untuk saya gunakan sebagai derma saya pada awak. Betul tak? Tak betul lah. Kalaulah sekarang kita cakap macam tu, okey, kita kata kita derma pada masjid untuk buat lift. Lift tu kita yang gunakan. Itu derma ke? Itu kira derma.
Ini bukan buruk siku, ini buruk lutut. Memang buat lift nak biar orang naik apa? Macam mana ni? Masjid nak buat kipas, kalau banyak buat kipas besar masjid-masjid kan. Untuk kegunaan jamaah, kita perlukan misalnya wang, kita pun bagi. Apa pasal tak punya ada? Apa pasal kipas tak berpusing? Ini awak derma pada masjid, awak tak boleh gunakan. Macam marah pula Ni derma ke tak derma ni macam mana ni? Malaikat pun bingung ke dia derma ke tidak ni? Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini sebab kadang derma ni, sebelum kita bicara lebih lanjut masalah marah, kadang ada orang nak derma pun dia marah dulu. Ni apa ni, mesti tak habis-habis tak derma ni? Dah potong CPF kita pun tak cukup lagi ke? Buat marah. Apa lip kita ni tak ada, apa masjid kita tak ada lip ni? Marah. Yalah, macam mana masjid nak dapat duit? Bantulah. Nak ambil lah. Ambil lah $5 pula. $5 macam mana nak buat lip ni? Kita kena fikir secara realistik. Tuan-tuan dan puan-puan, terfikir baik-baik. Apakah ini saya bagi untuk masjid atau untuk kegunaan saya sendiri sebenarnya? Ini adalah kegunaan kita sendiri. Saya tak mau gunakan, saya derma untuk masjid. Bila saya naik masjid tingkat 2 pun saya naik tangga. Subhanallah. Baik. Jadi boleh bantu tak? Dia ini derma ni bukan untuk derma siapa-siapa tahu, untuk derma kita sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, kita lihat ayat. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan dapatkan syurga yang seluasnya langit dan bumi ni. Dunia ni dalam langit dan bumi punya kawasan. Tapi syurga ni luasnya seperti itu. Bukan seperti dunia, bukan seperti matahari. Dunia, matahari, planet-planet semua ada dalam dunia ni. Sedangkan syurga yang Allah janjikan, semua planet yang ada kita nampak ni ada dalam itu macamnya luas sekali. Subhanallah. Baik, kita lihat. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Boleh derma? Saya sendiri pun tengah sesak juga. Ini ada satu cerita dulu, dia punya cakap sesak pun betul punya macam sesak dekat sini nafas dia. Apa kau ingat apa? Orang kaya senang ke? Kadang-kadang pun sesak. Dia punya sesak. Macam ni anggap pun sesak juga. Ini Allah tegaskan dalam keadaan susah dan senang sanggup bantu. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Jadi marah ni memang ada pada diri manusia. Imam Syafi'i rahimahullah biasa menegaskan, kalau ada orang, anak isteri dia diganggu orang, rumah dia diceroboh orang, agama dia diganggu orang, dia tak marah. Itu bukan manusia, itu keldai, dia bilang. Jadi awak kena faham, bukan semua perkara perompak masuk rumah awak pun tak apalah, memang rezeki dia, nak ambil lah. Suami awak pun diganggu orang tak apalah, dah memang jodoh dia, saya rela aja. Macam kakak, okey, lain ustaz boleh cakap, itu jangan cakap. Asal pula buat saya marah dengan ustaz pula. Dengan saya pula dia marah. Macam mana ni? Boleh ke cakap sini habis sini? Tak boleh tengok. Ada yang jawab tak boleh ni. Subhanallah. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang
Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Kita tengok ayat ni balik ya. Wal qaziminal ghaiza. Satu, wal afina 'anil nas. Dua, wallahu yuhibbul muhsinin. Tiga. Satu masa, awak pernah dengar salah seorang ulama, Abu Musa Al-Kazim, dengan gelaran dia Al-Kazim ni, wal qazimina, wal qazim. Kazim ni maknanya dia menahan kemarahan. Satu masa, ni seorang ahli sufi. Dia punya pembantu rumah bawa sup panas. Nak bagi tuan dia lah, sup panas. Sedangkan tuannya sedang dukung cucu dia. Tiba-tiba sup tu, satu mangkuk sup yang panas ni, jatuh. Tumpah kena cucu dia. Ni cucu masa kecil melecur. Apa lagi pekik lah dia. Pekik kenapa? Sedapnya, best lah. Gitu ke? Dia pekik sebab kepanasan. Jadi Abu Musa ni mula nak marah pembantu dia. Ni cucu yang disayang-sayang setengah timang ni. Tapi bila dia mula nak marah pembantu rumah dia, pembantu rumah dia pun baca ni. Wal qazimina. Orang yang menahan kemarahan. Wal qaziminal ghaiza. Orang yang menahan kemarahannya. Kemudian dia kata, okeylah, saya tak marah. Saya tak marah. Kemudian dia baca wal afina 'anil nas, dan memaafkan. Wal afina 'anil nas, dan maafkan orang. Bukan saja tak marah, tapi maafkanlah. Abu Musa ni tercakap, saya maafkan awak. Saya tak marah, saya maafkan awak. Tapi lepas tu dia baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka pada orang yang buat baik. Terus Abu Musa ni cakap, sekarang juga saya bebaskan awak. Dia tak jadi hamba lagi. Saya bebaskan awak. Boleh. Janganlah saya tak marah awak. Lepas tu awak minta maaf. Lepas tu awak minta bebas pula. Banyaklah awak. Tapi dia terus buat. Itu sebab dia digelar Musa Al-Kazim. Ini kalau tanya ustaz-ustaz yang ajar tasawuf semua, biasa mereka tahulah. Ya? Dekat sini ada ustaz yang ajar tasawuf? Tak ada? Tak apa. Nanti kita minta masjid adakan kelas tasawuf. Allah Ta'ala mentarbiah Rasulullah SAW. Mentarbiah ni maknanya mendidik. Kita tahu sama-sama, selalu kalau anak-anak, yang didik anak ni mak bapak dia. Kan? Masa kecil lah. Lepas tu dia hantar pergi sekolah semua. Guru-guru hanya mengajar. Biasanya. Menyampaikan ilmu. Tapi yang didik anak-anak ni selalu mak bapak dia lah. Tarbiyah. Okay? Sebab itu ada orang disebut murabbi. Ada orang disebut muallim. Mudarris. Atau kadang disebut ustaz. Macam tu lah. Okay. Tarbiyah ni maknanya mendidik. Rasulullah SAW kita sama-sama tahu. Sebelum lahir ke dunia, Rasulullah sudah jadi yatim. Betul? Bapaknya meninggal. Lepas tu, Rasulullah dipelihara oleh ibunya sebentar. Tak lama ibunya pula meninggal. Dijaga oleh datuknya, datuk pula meninggal. Awak kalau fikir baik-baik, awak nak tak jaga seorang anak? Maknya hamil, bapaknya meninggal. Maknya jaga, maknya meninggal. Datuknya jaga, datuknya meninggal. Agak-agak awak nak jaga tak? Jangan aku jaga pun aku meninggal juga ni. Tapi ini yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata, alam yajidka yatimam fa'awa. Tidakkah Allah dapat engkau tu yatim? Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi
Memang Allah Subhanahu Wa Taala telah bentuk, telah didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita lihat ada sebahagian, bukan semua, ada sebahagian anak yatim ni degil tau. Susah nak terima nasihat. Asal sebab dia rasa macam dalam dunia ni dia tak ada siapa-siapa yang sayang dia. Kalau ada orang lain pun dia rasa tak macam mak bapak dia sendiri. Sebab itu kadang ada yang degil juga. Saya pun anak yatim piatu. Bukan yatim lagi tau, betul? Saya yatim piatu. Tak tahu lah awak nak kata saya degil ke apa, terpulang lah. Macam bapak-bapak, mak-mak, ibu-ibu, apa nak buat? Jadi berlaku baiklah pada saya. Sebab ni saya anak yatim piatu, tak ada mak, tak ada bapak. Boleh? Macam senyap aja. Tapi kita kalau marah dengan anak yatim ni kadang, ini kita sebab marah ni, dah lah yatim, degil pula. Kau pergi ikut bapak kau pergi kubur kan lagi bagus. La ilaha illallah, suruh ikut pergi kubur pula. Kita lihat ayat ni. Bagaimana Rasulullah SAW dibentuk, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Sebab itu awak lihat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak tanya Rasulullah tak pernah marah ke? Takkan tak pernah marah. Tapi marahnya ni atas dasar cinta yang kita tajuk kita ni. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ni Ali ni menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali berkahwin dengan Fatimah. Jadi satu malam tu lepas sembahyang Isya, Rasulullah tanya kepada Ali. Tak sembahyang malam? Malam ni sembahyang ni tahajudlah sembahyang malam, qiyamul lail. Apa kata Ali? Kalau Allah, kita punya diri kan di tangan Allah. Dia nak bicara pasal takdir lah ni. Kalau Allah nak kejutkan saya bangun lah. Kalau Allah SWT tak kejutkan saya, bukan salah saya lah. Lebih kurang bahasa dia macam itulah. Ikut bahasa kita ni kan. Kalau Allah kejutkan saya, insyaAllah saya sembahyang. Kalau Allah tak kejutkan saya, bukan salah saya. Allah tak bangunkan, apa nak buat? Rasulullah marah. Tapi marah Rasulullah tu, Rasulullah pukul peha sendiri. Rasulullah pukul peha Rasulullah tau. Sambil dia kata, manusia ni banyak bantah sangat. Kalau istilah remaja sekarang banyak songe dia bilang. Ini maksudnya tak habis-habis nak buat alasan je. Rasulullah marah. Tapi dia pukul peha dia sendiri. Kita punya marah, kita tampar orang yang jawab. Ini dia. Ini marah dalam cinta ni. Saya ambil contoh Nabi Ayub pula. Nabi Ayub AS pernah marah isteri dia. Bila Nabi Ayub sakit, tak ada apa nak makan tau. Isteri dia potong rambut dia, jual. Rambut dia panjang, jual. Sebab tak ada apa nak makan, jual rambut tau. Orang buat apa dulu mungkin masih boleh lah hukum tu kan. Sekarang sambung-sambung rambut ni tak boleh, dijual. Bila Nabi Ayub tengok, mana rambut awak ni? Saya kata, saya potong, saya jual bang. Awak tak tanya saya, tak minta izin saya. Nabi Ayub marah. Saya kalau baik nanti, saya pukul awak 100 kali. Ini sebab tak ada apa nak makan. Dia jual untuk kepentingan rumah tangga. Nabi Ayub berkata, saya akan pukul awak 100 kali. Macam ibu-ibu dapat suami macam ni, okey. Bila Nabi Ayub baik, malaikat Jibril turun. Kata, wahai Ayub, kamu dah janji nak pukul isteri kamu. Sekarang kamu dah baik dah. Macam mana? Ni janji Nabi ni mesti ditepati. Nabi Ayub pun ambil apa? Ambil rumput. Ambil rumput, pukul isteri dengan rumput. Ambil rumput, ada kan? Pukul. Macam
Bukan pukul dengan tali pinggang. Bukan pukul dengan rotan. Ini pukul sayang. Ini baru nama pukul sayang. Tapi kalau isteri sekarang ambil rumput pukul, tak sakit pun. La ilaha illallah. Ini pukul sayang. Dan dia tak pukul dengan apa, batang bunga ros. Asal batang bunga ros tu ada duri. Takut kena duri. Ini sekarang ada orang minta maaf kena bagi bunga ros tu. Bunga ros tu bukan bunga ros betul punya. Bunga ros yang lambang ros, boleh letak dekat pin dia. Ros gold. Kalau ros biasa dia kata Allah very cheap lah, you punya minta maaf. La ilaha illallah. Okey. Jadilah engkau pemaaf. Kita lihat dalam perang Uhud. Ini bagaimana peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf, saya minum dulu sekejap. Dalam perang Uhud, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tentera Islam sebahagiannya di atas bukit untuk memanah. Sebab dulu belum ada kapal terbang semua. Memanah. Dan Rasulullah pesan, jangan tinggalkan bukit ni sama ada kita menang atau kalah sampai saya beri arahan. Okay. Tapi peringkat awal umat Islam menang. Ramai tentera musyrikin yang bertempiaran lagi tinggalkan harta rampasan perang. Jadi bila di atas bukit dia nampak, ni dah banyak ni harta rampasan perang ni. Rasulullah kata jangan turun. Tapi apa lagi nak tunggu? Dah menang apa? Mereka pun lupakan pesanan Rasulullah, terus turun sibuk ambil harta rampasan perang. Dalam keadaan itu Khalid bin Walid, masa itu dia belum masuk Islam, memimpin tentera musyrikin, serang umat Islam. Habis umat Islam bertempiaran, kalah. Rasulullah pun luka dalam perang Uhud. Ramai tentera Islam yang terbunuh. Ini awak boleh baca dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran di antaranya. Bila tentera Islam dah kalah, Rasulullah dapat kumpulkan balik. Sampai orang musyrikin tak dapat serang habis-habisan. Habis perang, yang belot, bukan belot lah, kita kata istilah apa, yang taksir lah. Rasulullah pesan jangan turun dari bukit. Tapi mereka turun juga. Rasulullah tak hukum apa-apa. Rasulullah tak marah pun. Kenapa? Sebab dengan mereka tengok ramai tentera Islam yang terbunuh, akhirnya umat Islam kalah. Itu dah cukup lah sebagai hukuman. Tak perlu nak marah-marah, tak perlu nak apa-apa lagi. Ini sifat Rasulullah. Begitu sekali. Jadi ini kita lihat sampai Allah pun suruh mereka yang dah salah tu, kamu mintakan ampun untuk Allah. On behalf mereka tau. Kita boleh ke? Macam sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana benci, tetapi kerana sayangkan umatnya. Itu kalau marah. Okay. Dan suruhlah orang yang mengerjakan, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf ni makna yang baik-baik. Serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilan. Ada orang, dia tak tahu, kita kalau bagi tahu, dia ambil tahu. Ada orang, dia tak mau ambil tahu. Sebab itu, Imam Syafi'i sini mengatakan, ada orang yang tahu, tapi dia tak tahu dirinya itu tahu. Ada orang tahu, tapi dirinya tak tahu yang dia tahu. Kalau awak bertanya, kalau minta tolong, dia kata apa? Maaflah, saya tak tahulah. Saya tak tahu. Jadi kalau awak jumpa orang macam ni, awak kena sedarkan dia.
supaya dia sampaikan apa yang dia tahu. Tidak nanti hilang ilmu dia. Yang kedua, ada orang yang tahu. Dan dia tahu dirinya itu tahu. Awak kalau jumpa orang ni, awak ambil tahulah. Maknanya belajar dengan dia. Supaya ilmu dia dapat berikan pada awak. Yang ketiga, ada orang yang tak tahu. Dan dia tahu dirinya tak tahu. Saya tahulah, saya tak tahu. Awak jumpa orang macam ni, awak nasihatkan dia. Supaya dia jadi orang yang tahu. Yang keempat, ini yang susah. Orang yang tak tahu dan dia tak tahu dirinya tak tahu. Kalau awak bagi tahu nanti dia kata, saya tahu. Tapi dia tak tahu. Ini orang yang tak mau ambil tahu. Jadi, ini kita kena jaga. Dan Imam Ghazali mengatakan, ada orang buat salah sebab dia tak tahu. Yang itu salah. Jadi bila awak jumpa orang macam ni, jangan marah-marah lah. Tugas awak beritahu supaya dia tak ulangi kesalahan dia. Ada orang buat salah, dia bukan tak tahu itu salah, tapi dia dah terbiasa buat salah. Ni orang, awak kena beri peringatan pada dia. Yang ketiga, ada orang buat salah, dia rasa happy buat salah. Ni ada orang kacau orang sana, kacau orang sini. Kita kalau nasihat kat dia, ni yang tak bagus kau kacau orang. Bagus, aku sengaja sekat dia. Ni orang, awak kena nasihatkan baik-baik tentang azab Allah. Kalau awak degil nanti Allah azab awak nanti. Ni hari awak bikin orang susah, nanti lain kali macam mana? Dan yang keempat, ada orang buat salah, dia dapat untung kalau buat salah. Ni yang orang yang susah nak berubah, tapi masih boleh berubah. Ada orang buat salah, dia beruntung buat salah. Katalah ada orang suka pickpocket orang. Kalau kita kata, ini awak seluk kocek orang ni dosa tau. Saya tak tahu kerja lain lah. Saya nampak orang punya kocek tangan bergerak aja, gatal aja rasa. Saya masuk masjid nampak beg-beg orang kena tinggal kat belakang, macam rasa nak ambil aja. Tak ambil macam rasa rugi aja. Orang ni pula yang punya beg, kadang kita beri peringatan, siapa-siapa ada beg semua jangan tinggalkan kat belakang. Dia kata apa? Saya tawakal ala Allah. Beg awak tak mau jaga, awak suruh Allah jaga. Bagus. Betul ke tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, dia ada unta, ada kenderaan. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ikat dulu unta ni baru tawakal ke? Lepaskan dia tawakal. Rasulullah kata ikat dulu. Macam rumah jugalah, kena kunci dulu baru tawakal. Tak kunci, tak tutup pintu pun tawakal ala Allah. Bagus. Betul ke macam tu? Seberang jalan tak tengok kanan kiri, tawakal Allah, seberang aje dah. Okey. Ajal maut di tangan Tuhan apa? Kalau gitu, awak tinggal tingkat 10 rumah awak, jangan turun pakai tangga, pakai lift, terus terjun je, tawakal ala Allah, terjun ajalah. Berpantang maut sebelum ajal. Ini tak betul. Okey, kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Rasulullah, mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakan na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqul. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan demi sungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Ni kita tengoklah orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi ahlul kitab dan sebagainya mengata Rasulullah bermacam-macam. Ada yang tuduh Rasulullah gila, ada yang tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ilmu agama ni belajar dengan orang lain, macam-macam. Sampai bila mereka tuduh gila, ada sebahagian tanya, orang gila kalau bercakap tu meracau. Ni Muhammad ni dia kata, ada tak engkau mau tengok cakap dia yang merepek ke meracau-racau? Dia kata tak ada. Apa pandangan awak dengan apa yang dia cakap? Apa yang dia cakap tu betul. Habis tu cakap orang gila ke? Ini yang pelik bin Najib bin Hiran ni. Fasabbi bi'amdi rabbika wa kum minas sajidin.
Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala ajar macam mana supaya kita dapat redakan kemarahan kita. Supaya kita dapat kawal perasaan kita. Perbanyakkanlah kita bertasbih. Baca subhanallah, baca alhamdulillah. Dan wakum minas sajidin. Serta jadilah orang-orang yang sujud. Maknanya banyaklah sembahyang-sembahyang sunat. Ini semua akan dapat redakan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Marah. Awak kalau tengok, awak biasa tengok muka awak bila marah di cermin tak? Awak kalau tengah marah betul kan, betul-betul marah, awak pernah tengok muka awak di cermin tak? Sebab itu ada orang tua-tua pesan, mana awak pergi, ni dululah terutama, selalu bawa cermin. Bawa cermin. Bila awak marah, tengok muka awak dekat cermin. InsyaAllah marah awak hilang. Sebab awak kalau awak tengah marah, tengok dekat cermin muka, awak ingat paling handsome. Awak ingat handsome muka awak bila awak marah? Tak ada. Sebab kita akan lihat, merah padam. Kadang boleh rasa kalau letak telur pun boleh macam boleh masak agak panas saja. Orang marah. Sebab itu Rasulullah suruh apa? Berudu. Kalau boleh ada tempat berudu. Kalau misalnya marah dekat rumah je, berudu. Kalau tengah berdiri awak marah, duduk. Dah duduk pun marah, baring. Tapi ini jangan amalkan kalau di jalan raya. Marah. Ustaz semalam kata kalau marah, duduk. Tak boleh marah, reda juga marahnya, baring. Jalan raya awak buat begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ustaz salah. Siapa salah? Awak jangan kata pula dah takdir Tuhan. Takdir pula salah ke? Jadi kena faham baik-baik, ya? InsyaAllah. Okey. Kebencian dan permusuhan adalah sifat syaitan. Tengok ayat ini. Saya nak bawakan ayat ni semua supaya kita sedar. Kita ni semua sebenarnya satu keturunan daripada keturunan Nabi Adam AS. Kita semua adik-beradik. Kita bersaudara. Kita kalau dapat trace kan, awak semua kalau dapat trace daripada datuk nenek kita, moyang-moyang kita, awak boleh jumpa, engkau dengan aku rupanya adik-beradik. Datuk engkau yang 5 dengan datuk aku yang nombor 7 rupanya adik-beradik. Sebab semua satu keturunan daripada Adam. Macam mana kau boleh jadi Bollywood pula aku boleh jadi sebab bapa aku, datuk aku yang nombor 4 tu pindah pergi Pakistan. Ni bapa aku pula pindah pergi Boyan. Jadi dua B, satu Bollywood, satu Boyan. Itu sajalah. Jadi jangan terperanjat kalau ada Aisyah B. Tengok muka kau tak ada muka Hindustan pun. Aku bukan Aisyah B Bollywood, aku Aisyah B Boyan. Ada orang Boyan letak BB? Tak ada. Boleh letak sekarang. Selanjutnya kita lihat. Jadi kita tak sepatutnya boleh bergaduh, boleh bermusuh sebab dia beradik. Tapi yang tanamkan permusuhan inilah syaitan. Anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil. Tu anak solid tau. Adik-beradik gaduh, berbunuh-bunuhan. Nabi Adam dengan Hawa ni, ini kita sentuh Hawa sikit. Hawa ni, dia tak pernah cemburu tau pada Nabi Adam. Inilah seorang wanita dalam dunia yang tak ada cemburu dengan suami. Hawa.
Kakak-kakak, ibu-ibu dekat belakang, boleh. Jangan cemburu dengan suami. Ikutlah Hawa. Hawa tak pernah cemburu tahu dengan Nabi Adam. Dan tak pernah menyinggung perasaan mertua dia. Ni menantu yang solid betul. Contohilah Hawa. Tak pernah cemburu pada suaminya. Asal? Sebab tak ada perempuan lain. Pada masa Hawa mana ada perempuan lain? Baik. Cemburu boleh tak? Cemburu boleh. Sekuat mana cemburu pasangan awak, sekuat itulah cinta dia pada awak. Awak jangan marah-marah kalau isteri ke cemburu pada awak semua. Maknanya dia sayangkan awak, sebab itu cemburu. Abang malam ni nak balik-balik, tak balik pun tak apa bang. Ini le macam je. Abang tak balik lagi bagus. Kalau dah tak balik lagi bagus tu, ada something wrong. Abang nak tidur kat masjid, tidur iktikaf bang terus. Ini lain macam ni. Jadi cemburu tanda sayang. Okay. Rasulullah SAW sangat cemburu. Rasulullah sangat cemburu. Tapi cemburu jangan sampai buta, itu saja. Cemburulah, tapi jangan sampai buta. Bercintalah, tapi jangan sampai cinta buta. Bila cinta buta, cemburu buta, takut nanti bercerai sampai talak 3. Akhirnya cari apa pula? Kita sedang bicara tentang marah dalam bercinta. Kita lihat ayat. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Sampai itulah saya katakan tadi, Nabi Adam anaknya itu berbunuh-bunuhan. Adik-beradik itu. Pasal Hawa ni, bila lahirkan anak, dia lahirkan anak bukan setahun satu. 6 bulan 2. 6 bulan 2. 6 bulan sekali tau. 6 bulan lahir. 6 bulan lahir. Kalau ibu-ibu ke kakak-kakak dekat belakang, kalau nak ikut Hawa punya kehamilan, boleh berdoa lah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kakak-kakak, ibu-ibu kalau lahirkan anak 6 bulan 2, 6 bulan 2. Oh, power bang. Jadi yang kembar ni dia lahir kembar tau. Lelaki perempuan, itu dikira adik-beradik. Tak boleh kahwin. Kemudian lahir lagi lepas 6 bulan, kembar, itu dikira adik-beradik. Jadi dia selang-seli dikahwinkan. Sebab tak ada manusia lain pada masa itu. Kebetulan adik Qabil cantik, adik Habil tak cantik. Itu yang Qabil tak mau terima tu. Saya nak kahwin adik saya sendiri. Dan Allah suruh mereka buat korban. Dia pun kerana marah agak, dia carilah korban yang tak elok. Allah tak terima korban dia. Itu yang dia kata apa? La'aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Itu adik-beradik itu. Jadi ni, memang syaitan mau manusia itu bergaduh sama sendiri. Kita lihat sekarang banyak negeri kan. Sian. Kadang sama Islam berperang, perang saudara. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua insya-Allah dan seluruh umat Islam. Amin. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ini apakan lagi kalau suami isteri sampai bergaduh, bermusuh-musuhan, naik kot turun kot. Dulu sebelum kahwin, tanpamu siapalah aku. Si lelaki kalang kabut, mak, tolonglah pinangkan dia mak sebelum orang lain lamar dia. Nanti saya terlambat melepas pula. Tapi dah kahwin, dulu tanpamu siapa aku. Dah kahwin, apa asal kita bertemu dulu? Kalau tak pernah jumpa kan bagus. Saya nak titik dia habis-habis, bawa pergi mahkamah.
pernah hearing satu kes. Kita kata dah lah, maafkanlah. Siapa yang salah, Allah nanti yang akan hukum kalau dia tak minta maaf. Ustaz, saya nak tunggu Allah hukum lambat. Allah punya hukum lambat ni. Kalau dia kena siksa dekat kubur pun saya tak nampak. Dia nak tengok depan mata ni. Ni bawa pergi mahkamah. Kalau Allah hukum dekat dalam kubur, mana saya nampak? Subhanallah. Macam tu sekali ya. Punya marah tu. Ni betul-betul bukan tiada maaf bagimu lagi tau. Jadi sedarlah, insaflah. Itu isteri awak, itu suami awak. Jadi bermaaf-maafan. Kadang-kadang yang untung siapa? Yang untung bukan awak, pasangan yang gaduh. Yang untung lawyer. Minta maaf zahir batin sampai jadi lawyer kat sini. Sama. Dulu ada satu kisah adik-beradik gaduh rebut harta. Adik-beradik. Kita dah nasihat, janganlah, lebih kurang halal sudahlah. Kan dah dibagi kod faraid semua, tak puas hati. Lawan pergi mahkamah. Awak tahu dua-dua ni 28, lebih kurang 20,000 lebih dah dia punya perbelanjaan peguam. Siapa yang untung? Peguam lah. Habis duit-duit semua. Subhanallah. Jadi ini marah yang tak terkawal. Ini macam mana ya? Kalau satu orang marah, ada orang marah suka empas-empas pinggan, mangkuk semua. Anggap awak kena pakai apa? Paper plate je kah? Paper plate jangan koyakkan pula Empas saja tak koyak, empas tak pecah. Jangan koyakkan pula. Tidak, nanti duit awak habis. Saya marah pecahkan pinggan mangkuk, apa jadi? Pinggan mangkuk tak salah, pinggan mangkuk jadi mangsa. Itulah saya kata, awak kalau tengah marah tu, kalau dapat tengok cermin bagus lah. Tengok awak marah dengan cermin, boleh? Baik, kita lihat selanjutnya. Orang mukmin mengenal musuhnya. Siapa musuh sebenarnya? Sebenarnya yang jadi musuh kalau suami isteri, bukan suami, bukan isteri awak musuh awak, bukan kawan awak musuh awak. Dia kawan awak, dia saudara awak, dia adalah isteri atau suami awak, anak-anak awak. Macam mana boleh jadi musuh? Apa kata Allah? Inna syaitana. Tu dia. Ni kita kena kenal lah. Kenapa sampai kawan baik boleh bermusuhan? Sebab ada syaitan. Kenapa suami isteri yang baik-baik tadi dah duduk dekat pelamin, bersanding jeling menjeling, lepas tu suap menyuap, sekarang dah jadi musuh pula, maknanya ada syaitan. Sebab itu Rasulullah SAW pesan, awak kalau sembahyang berjamaah, jangan renggang. Renggang aja syaitan menyelit masuk. Kalau syaitan menyelit masuk ikut sembahyang, alhamdulillah. Maknanya syaitan tu dah taubat. Apa salah awak? Bangkit kesut. Tadi saya sembahyang, saya nampak tadi ada syaitan menyelit. Itu yang awak tak patut kasih. Tak, saya nampak dia nak ikut sembahyang. Ajab. Boleh. Kalau syaitan dah sembahyang dan namanya bukan syaitan, dah baiklah dia tu. Tapi syaitan ni kalau menyelit, dia nak mengacau. Begitu suami isteri. Suami isteri jangan sampai renggang. Walaupun suami kerja shift malam ke, isteri kerja shift siang ke, katalah misalnya, tapi hubungan jangan renggang. Renggang saja guys. Yang pelik bin ajaib, bin heran. Suami isteri yang tentu tinggal sekampung, serumah, senegara, boleh gaduh. Boleh sangkut pula yang kat pulau. Kan pelik bin ajaib tu. Yang serumah boleh renggang, yang jauh-jauh dekat pulau boleh jadi rapat pula. Macam mana tu?
lah yang kita kena semak ni. Pergi sana je segar. Balik Singapura saya mabuk laut. Yang pelik dia mabuk bila balik. Allahuakbar. Ni kena jaga baik-baik. Ada seorang kawan. Ini disebut pasal pulau. Saya tak sebut pulau mana. Saya cakap pulau je. Ini bukan mengumpat, bukan mengata. Ada seorang kawan. Kawan dia tu kahwin lagi seorang kat pulau lah. Jadi kawan dia, apa ni yang kau asyik, macam boleh kau terpikat dekat sana, ulang alik kat pulau. Dia kata, kau tahu, dia story dah. Dia ni happy tu. Kau tahu, aku bila pergi isteri dekat sana kat pulau tu, aku sampai saya, dia sambut aku, dia mandikan aku makan, dia suapkan aku. Kawan ni pula cakap, kalau gitu kesian lah kau ni. Bilang Hasan, kau balik pulau air dah jadi cacat. Dah tak boleh mandi sendiri, tak boleh makan sendiri, kena suap. Mandi, kena mandikan. Nasib baik kau sempat balik Singapura. Kau masih suka pergi pulau ke? Ini ada orang fikiran dia lain pula. Macam abang ada dekat pulau? Abang senyum. Ajam dia Imam. Nak apa-apa ilmu-ilmu, jumpa Imam. Balik. Ini Imam. Boleh Tak tahu awak suka ke macam tu? Kalau awak nak mandi, isteri awak mandikan, bang, baring, awak pun baring. Dimandikan. Lepas tu awak nak makan, disuapkan. Dia kata, kau dah jadi cacat. Tak tahu kalau awak suka gitu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini dia. Kita lihat siapa musuh sebenarnya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Ini pesanan Allah. Sebenarnya dia hanya mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Kawan lain ajak kawan dia jadi baik, biar bahagia. Tapi awak berkawan dengan syaitan, syaitan tak ajak awak pergi tempat baiknya, dia ajak pergi neraka. Tak tahu kalau ada orang berminat. Subhanallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya nak bawakan ayat-ayat ni supaya kita tahu siapa musuh kita. Siapa yang perlu kita marah. Siapa yang perlu kita bertegas. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Bagaimana kita nak kawal kemarahan? Lihat sikit. Ini sebagai satu panduan saja. Kalau awak dapat tip-tip lain yang lain, okey, kalau baik boleh gunakan. Macam ubat, kalau ada orang sakit perut, ada orang makan satu ubat dia baik, ada orang makan ubat tu tak baik. Sebab yang baik kan bukan ubat, yang baik kan Allah. Kita berusaha saja. Ini salah satu di antara cara lah yang saya rasa macam mana kita dapat kawal kemarahan, insya-Allah. Mengawal kemarahan. Kemarahan adalah sebahagian daripada kondisi manusia yang semula jadi. Namun ianya bukan selalunya mudah dikawal. Jadi semua orang ada sifat marah tau. Tapi sama ada dia boleh kawal atau tidak. Kadang-kadang ada orang nak marah kerana dia rasa saya marah pun tak gunalah. Kita ni macam ada peribahasa dulu apa? Kita ni mentimun, dia durian. Kita golek dia, kita duka. Dia golek kita, kita duka. Jadi awak jangan jadi timun. Kita manusia. Jadi timun buat apa? Walau bagaimanapun, kemarahan adalah satu kondisi yang kronik.
satu tabiat, satu habit dalam membenci yang akan wujud bila-bila masa saja. Ini memang tau. Kadang-kadang ada orang senyum awak balas senyum. Ada orang senyum satu masa orang senyum awak, macam senyum dia lawa sangat. Menyampah betul. Menyampah pula. Orang tak senyum, tengok sombong ni manusia. Kita tengok pun tak senyum. Dia senyum awak marah, dia tak senyum awak marah. Kadang ada orang kan. Okey. Ada beberapa jenis kemarahan. Yang pertama, menjauhi kemarahan orang. Yang menjauhi kemarahan, orang-orang seperti ini tidak suka pada kemarahan. Ada yang takutkan kemarahan mereka atau takutkan kemarahan orang lain. Ada orang marah ni, dia takut orang lain marah dia. Ada orang dia sendiri marah pun dia takut. Aku takut dah kalau aku marah. Aku marah ni buruk betul. Ada orang takut kalau dia marah. Dan ada orang takut kemarah, takut kena jual. Tak tahu lelong. Macam ada cerita dulu kan. Habis harta semua kena tu jual. Marah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang marah dengan cara ini tidak akan memberitahu orang lain bahawa mereka marah. Marah? Tak marah. Sayang. Takut kena jual. Okay. Kemarahan paranoid. Tak nampak tak apalah. Merasa diri seperti orang penting. Mereka ini selalu rasa terancam. Mereka fikir orang lain mahu mengambil hak mereka. Mereka selalu sangka mereka akan diserang secara fizikal ataupun verbal. Ini ada orang macam dia rasa dia penting sangat lah. Terlampau sensitif. Ada sikit. Apa kau marah dengan aku ke? Kau tak? Ni ada orang macam tu lah. Dia rasa diri super. Special ni. Okay. Yang keempat, kemarahan tiba-tiba. Mereka ini marah tiba-tiba dan bila-bila masa saja. Mereka merasa berkuasa dengan cara melepaskan kemarahan mereka. Ni ada orang. Dia nak marah tak tentu tempat, tak tentu pasal. Tiba-tiba kena marah. Kadang kita pun pening, apa ni yang masalah awak marah? Tak ada apa-apa tiba-tiba. Kita berbual marah. Mereka boleh hilang kawalan diri. Mereka ganas dan membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ada orang marah, dia sampai dia boleh lukakan badan dia. Ada orang boleh cederakan orang lain. Marah kerana malu. Orang yang memerlukan perhatian dan sensitif terhadap kritikan selalunya mengalami kemarahan ini. Bila dia rasa dia dimalukan ke, kan, dia tersinggung, boleh timbul kemarahan dia. Ini yang kadang kita tak tahu. Aku kalau bercakap ni salah ke tidak dengan dia? Aku tak cakap ni salah ke tidak? Tak cakap. Kawasan ni awak sekarang tak cakap dengan saya ni. Marah juga. Kita cakap pun sekarang banyak cakap. Ya Allah ya Rabbi. Macam mana orang macam ni? Kadang macam awak nak cakap, kau pergi dekat Hougang ni bagus lah. Dulu jalan kayu lah. Agak keluar ada loose ke apa ke. Yang keenam, sengaja marah. Kemarahan seperti ini telah dirancang. Orang seperti ini sedar apa yang mereka lakukan. Pada mulanya mereka tidak emosi. Mereka suka mengongkong orang lain. Ini ada orang. Dulu saya masih terlibat urusan haji. Ini bukan mengumpat, awak pun tak tahu siapa dia. Bila masa ada seorang pegawai. Pegawai itu baik betul. Tapi ada sekumpulan ni jamaah haji ni. Ada salah seorang di antara dia klik, dia kata apa? Kau tengok aku nak buat pegawai ni nangis. Kau buat apa? Dia ni okey, dia baik, tak ada usaha. Macam dia happy-happy macam tu lah. Kasih orang nangis, kasih orang. Sebab pegawai ni dia pergi haji kan, dibiayai oleh agensi. Jadi dia kena jaga dia jamaah ni, satu bas ni jamaah ni.
Jadi ni tak ada apa. Pegawai ni tak ada buat salah apa-apa. Sengaja bilang kau begitu, kau begini. Sampai pegawai ni tak boleh tahan, dia nangis. Dia nangis. Kau tengok. Dia rasa happy kan. Dia orang macam ni. Dia marah-marah pegawai tu. Lepas tu pegawai ni jumpa Ustaz. Apa ni saya dapat sarap tu ni Ustaz. Saya bilang tak apa. Saya pujuk-pujuk okey lah. Alhamdulillah. Tapi Allah balas. Orang ni, ni dekat Mekah Madinah awak kena jaga baik-baik. Tak apa, saya terangkan sikit. Dia nak sebab siapa tinggal berdua tu ada ekstra bayaran. Jadi sampai Madinah, dia jumpa ketua agensi lah. Dia kata saya nak sebilik berdua. Tak mau ramai-ramai. Tak apa, saya bayar. Dia pun bayar. Kebetulan ada bilik. Jadi dia tinggal sebilik dulu. Sampai saya minta maaf zahir batin. Ni agak sensitif sikit. Minta maaf dulu. Jangan marah-marah. Okey. Sampai dekat Madinah, isteri dia tiba-tiba uzur. Ini bukan time uzur tau. Tiba-tiba uzur. Marah dia. Sia-sia aku ekstra bayar sebilik berdua. Habis uzur. Nak tarik balik. Saya nak campur. Dah tak boleh lah. So semua bilik dah. Ini dia. Kadang Allah balas, subhanallah. Tak kat Madinah ni very cepat tau. Jadi jaga baik-baik. Okay. Jadi jangan buat orang nangis. Jangan buat orang marah. Takut Allah balas. Itu yang saya nak beritahu lah. Mereka hanya inginkan kuasa. Ni ada orang nak tunjuk dia ada power. Aku ada kuasa. Apa ni aku dah bayar, dah derma, lip asyik rosak aja. Habis lip nak rosak macam mana? Saya nak jumpa mana pengurusi masjid. Bukan pengurusi yang jaga lip. Ni jagalah, insya-Allah. Penagih kemarahan. Penagih ini merasa kuat apabila mereka mengamuk. Ini ada marah pun ada ketagih tau. Bukan jadi penagih dada aja, penagih marah pun ada. Bila dia marah dia rasa dia berkuasa. Kalau dia tak marah dia rasa macam tak ada power. Mereka rasa hidup dan bertenaga bila marah. Yang ke-8, marah kerana moral. Ada yang berpendapat mereka mempunyai hak untuk marah apabila orang lain melanggar undang-undang. Pesara-pesara ini dianggap jahat dan berdosa. Oleh itu harus dimarahi dan dihukum. Ini ada orang macam ni. Sebab itu kadang ada timbul pengganas lah. Dia sendiri buat ganas, dia rasa tak salah. Tapi orang lain, dia ini tak patut hidup, bunuh. Dia ini tak patut hidup, bunuh. Habis tinggal dia seorang aja. Bila orang beri nasihat tak mau dengar, ya Allah engkau pekakkan dia ni bagus. Semua orang jadi pekak. Tinggal dia seorang tak pekak. Macam? Jadi jaga. Yang ke-9. Kebencian. Ini berlaku apabila seorang itu membuat keputusan bahawa sekurang-kurangnya ada seorang yang 100% zalim. Kemaafan adalah suatu yang mustahil. Malah dia bersumpah untuk membenci orang tadi. Ini tiada maaf bagimu. Sekali buat salah, maafkanlah saya. Saya kalau maafkan awak pun awak akan ulang lagi. Jadi tiada maaf bagimu. Ada pistol dia tiba pam habis. Orang macam awak mati bagus. Habis orang macam dia pula hidup bagus. Kemudian lebih banyak anda tahu tentang jenis kemarahan anda, lebih mudahlah anda menanganinya dan mengawal hidup anda. Saya sengaja bawakan ni, kadang kita rasa macam mana saya nak kawal. Jadi awak kena tengok, awak punya marah ni, memang awak ni satu orang yang rasa macam ada power. Aku perlu marah ke? Ataupun awak ni punya marah kerana awak mudah tersinggung ke? Apa? Daripada sini kita dapat atasi kemarahan kita. InsyaAllah. Saya tak dapat bicara panjang tentang masalah ni. Ini kursus apa ni, kita punya ceramah ni singkatkan. Awak tengok macam saya gambar ni saya bawakan.
Dia suruh orang dekat depan dia tu relax. Relax dengan pekik, dengan mengangang macam nak telan kepala orang ni. Orang depan dia tu boleh relax ke? Siapa yang perlu relax sekarang? Ya, ada orang. Sebab itu kadang anak-anak bila kita pekik, kok boleh diam tak? Anak kan siapa yang pekik ni sekarang? Siapa yang bising? Aku ke, abahku ke, siapa yang perlu diam sekarang? Kadang anak pun jadi bingung. Sama. Okay. Banyak tabiat atau tingkah laku yang boleh diubah dengan kemahuan dan keazaman yang tinggi, seperti mengenal diri melalui orang lain. Awak kalau ada sahabat ke, ada siapa, awak tanya dia, saya ni orangnya macam mana? Macam mana awak rasa saya punya sifat marah saya? Dia akan bimbing. Bertanyakan kepada rakan yang paling rapat dengan anda. Tanyalah. Kita ni kawan-kawan ketat. Kawan rapat ke kawan ketat? Kawan rapat, bukan kawan ketat. Musuh-musuh rapat ke musuh ketat? Musuh ketat. Okey, saya nak bincang ni sikit. Musuh ketat, kawan rapat. Mana lebih apa? Betul-betul ngamlah kira. Yang rapat ke yang ketat? Awak ada musuh ketat, awak ada kawan rapat. Sepatutnya kawan ni harus yang lebih ketat. Musuh-musuh rapat. Bahasa saya salah. Apa pasal musuh awak jadikan diketat dengan awak? Apa pasal pula kawan cuma rapat pada awak? Okey, tak apa. Nanti boleh tanya ahli bahasa. InsyaAllah saya bukan ahli bahasa. Menolak keburukan dengan cara yang terbaik. Kita lihat ayat ini. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. Kemudian, macam mana kita nak tahu kita punya kita punya kelemahan ni? Amatilah kata-kata ibu bapa ketika mereka sedang memarahi anda. Sebab mak bapak ni marah anak, dia bukan bencikan anak. Dulu saya teringat dekat kampung, mak bapak kalau marah anak kadang dia boleh halau tau. Kau keluar daripada rumah ni, anak pun tak bergerak. Mana nak pergi dulu? Kalau sekarang kau keluar, memang dia bye-bye. Anak-anak sekarang subhanallah, memang dia tunggu je. Bapak lempang saja masuk balai polis, bapak saya habis, bapak pula merengkuk. Subhanallah. Takutlah. Yang keempat, dengarlah komen daripada musuh anda. Tengok apa musuh awak punya komen pada awak. Sebab kadang musuh ni cakap betul tau. Yang kelima, bertanyalah pendapat suami, isteri, guru, bos tentang anda. Tanyalah. Ni kalau kita nak berubah. Kadang kita tak perasan tau, kan? Apa dia peribahasa kata? Gajah kuman di seberang kelihatan, gajah depan mata tak nampak. Bukan tak nampak, sebenarnya tak perasan. Sebab dia gajah besar, dia ingat tembok agak. Allahuakbar. Baik, saya rasa kita cukup sampai di sini. Sebab masa kita, saya